salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah. Kita mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada pagi ini secara langsung. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, membawakan kepada anda perbincangan yang mengikut bab temanya pada setiap hari. Dan ingat kembali, pada hari Jumaat dan Sabtu kita akan bawakan tafsir dan taranum kepada penonton semua. Jadi boleh ikut bersama dengan kita mempelajari tafsir dan taranum pada hari ini berkenaan dengan surah yang ke-41 teman-teman ya, yang mana membawakan surah Fussilat yang bermakna yang dijelaskan dan terdiri dari 53 ayat Makkiyah. Bagaimana kupasan dan perbincangan, sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton semua. Dan pada hari ini kita telah pun sampai pada ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-44 akan kita bincangkan. Jadi mungkin penonton-penonton di rumah ada persoalan yang ingin diajukan kepada panel yang kita bawakan khas kepada anda semua, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke nombor telefon yang kita siarkan kepada anda di bawah, dan juga boleh pergi terus ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga ada secara langsung bagi penonton-penonton yang mungkin tidak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana ada berada menggunakan peranti anda. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, sebelum kita memperkenalkan siapa bintang ilmuwan pada hari ini, boleh penonton-penonton mengambil mushaf Al-Quran untuk diletakkan berdekatan dengan anda, di hadapan anda, untuk sama-sama kita buka pada muka surat 481 ya, 481 juzuk yang ke-24, dan perhatikan pada ayat 41 sehingga ayat yang ke-44. Baik, hari ini kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah bersama dengan kita. Baik Ustaz, selamat datang ke studio. Waalaikumsalam. Ya, hari ini lama ya kita tak dengar Ustaz bertaranum, walaupun 4 ayat hari ini, tetapi kita nak dengarkan dari Ustaz. Silakan untuk permulaan. Taranum Ustaz. Taranum. Baik. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Sama-sama kita memanjatkan rasa syukur dan juga lafaz tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang untuk bersua kembali melalui program Tanyalah Ustaz. Dan bagi saya tiada ucapan yang lebih mulia kita ucapkan di pagi hari melainkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita ditidurkan dan kita dibangkitkan pada hari ini, dan kepada Dia jugalah pada satu hari nanti kita akan dikembalikan. Kita berada dalam mentadabbur ayat-ayat daripada surah Al-Fussilat, bermula ayat 40 sampai 40, bermula ayat 41 sampai ayat 44. Cuma sebelum saya pergi kepada bacaan, saya nak ajak ibu ayah, para penonton, perhatikan ayat ke-44. Baris pertama tu, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Lihat kalimah selepasnya, ada hamzah, ada alif, tapi atas alif tu tanda bulat. Itu ada kiraat dia, ada bacaan dia. Nanti bila saya baca, nanti saya akan baca ajamiyun. Jangan kata saya baca salah pula. Jadi saya bagi tahu awal-awal ni supaya kita dapat follow bacaan. Ini di antara bacaan yang dipanggil gharib fi qiraat Hafsan Asim. Jom kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من
Tanzilum min hakimin hamid. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Kita sama-sama perhatikan terjemahan bagi ayat 41 sampai 44. Kita tengok terjemahan dia dulu. Ayat 41, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan ditimpa kecelakaan. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Yang bermaksud yang tidak akan didatangi oleh sebarang kebatilan, baik daripada depan maupun daripada belakang, pada masa lalu dan pada masa akan datang, yang diturunkan oleh Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Apa yang dikatakan oleh orang kafir kepadamu wahai Muhammad tidak lain adalah apa yang sudah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai keampunan dan siksaan yang sangat pedih. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Dan sekiranya Al-Quran
dan sekiranya Al-Quran kami dijadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab. Nescaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab? Sedangkan Rasul itu adalah orang Arab. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka itu ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan buat mereka. Mereka pula di akhirat nanti seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Itu terjemahan dan bacaan ayat-ayatnya. Saya rasa ibu ayah di rumah boleh follow dengan mushaf-mushaf, dengan terjemahan apps yang ada. Baik, daripada ayat 41-44, kita nak discuss hari ini, kita nak bincang tadabbur hari ini mengenai keagungan Al-Quran. Kehebatan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 44 itu perbincangannya sangat menarik kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada bangsa Arab, orang Arab, kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab, dan memberitahu kepada kita kenapa Al-Quran bahasa Arab, dan beritahu orang Arab kenapa Al-Quran ini bukan bahasa selain bahasa Arab. So sangat menarik. Dia nanti kita akan lihat betapa Al-Quran mukjizatnya itu dapat dilihat melalui bahasa Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, iaitu bahasa Arab. Betul. Saya pun mata tertumpu pada ayat ke-44 tu kan, sebab dia bercakap tentang bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ditanya kenapa tidak kalau digunakan selain daripada bahasa Arab, akan ditanya pula argument kan. Baik, okey. Jadi untuk perbincangan seterusnya, kita akan mulakan dengan ayat yang ke-41, tetapi kita beruang untuk penonton-penonton berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bertemu setelah kita berehat seketika untuk membincangkan surah Fussilat ayat ke-41 hingga ke ayat yang ke-44. Dan mungkin waktu berehat tadi penonton-penonton dah cuba untuk membaca mengikut bagaimana bacaan yang dialunkan oleh Doktor sebentar tadi bersama dengan kita, bagaimana walaupun pendek, ringkas saja, tetapi cuba untuk kita amalkan dan cuba membaca dengan sebaik mungkin, perbaiki bacaan kita setiap hari. Jika ada lagi kesilapan, maka cuba untuk perbaiki dan bertanya kepada mereka yang bijak di dalam ilmu membaca Al-Quran. Baik Ustaz, kita teruskan untuk ayat yang ke-41 pembukaan kita pada hari ini, dan kita kaitkan dengan soalan dari sahabat kita di Facebook. Baik, kita lihat soalannya dari Mak Eton. Assalamualaikum, katanya. Ada dua soalan di situ saya nampak. Ada satu. Berdasarkan ayat 41 surah Fussilat, adakah ingkar dalam ayat ini bukan ditujukan hanya kepada orang kafir yang kufur dengan Allah sahaja? Yang Islam pun ramai yang ingkar dengan ayat Al-Quran. Buktinya, ramai yang degil tidak mahu belajar tafsir Al-Quran. Mereka tidak teringin nak tahu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pandangan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Mak Eton atas soalan yang ditanyakan. Ustaz, jom kita buka dengan ayat 41. Silakan. Terima kasih Mak Eton, tapi Mak Eton garang lah. Garang Mak Eton. Dia kata pasal degil sangat ni kan. Apa ni degil nak belajar Quran. Daripada cara tulis tu nampak tu. Nampak dia marah. Seperti mak kan. Betul. Bila mak marah ni ada hikmah lah. Garang tanda sayang. Jadi para penonton yang saya kasih sekalian, saya nak ajak para penonton untuk lihat ayat kedua. Ayat ketiga ayat ketiga surah Fussilat. Dia kalau ada mushaf tu kita belik-belik gini saja. Kita alih-alihkan pandangan, kita tengok sana tengok sini, kita cuba dapatkan dia punya kesinambungan, cara keberkaitan. Ayat ketiga, kan? Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Ambil situ dulu. Kitab ini adalah fussilat, maksudnya ayat-ayat itu dinyatakan secara tepat
dan tidak ada campur aduk, tidak ada kekeliruan, dijelaskan. Perkataan fussilat tu. Saya fikir begini Da'i, Azrin dan juga para penonton. Kalimah fussilat yang merujuk kepada surah ni adalah satu perkara yang perlu kita faham terlebih dahulu. Asal dia perkataan fasola. Fasola. Bukan pasola tu. Fasola. Fasolam. Fasola. Fasola. Fasola ini dialah pisah. Pisah, dipisah-pisahkan. Infisal. Terpisah. Kan? Kemudian orang Arab kan, kalau ini kelas A, kelas B, kelas katakan kita ada banyak kelas masa bersekolah ke universiti kan, fasl awal, fasl sani. Ataupun semester pertama, semester kedua. Sebab tu dalam kitab pun ada fasal-fasal. Fasal-fasal. Sebab dia pemisah antara satu kepada satu yang lain. Jadi bila kita tengok Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut Quran ini adalah fussilat ayatuhu. Fussilat ayatuhu. Ayatnya dipisah-pisahkan demi untuk membolehkan orang faham. To make you understand, kata orang kampung saya. Yang nak beri peluang untuk kita faham. Dia tidak ada, itu satu. Yang keduanya, supaya fussilat ini dia tidak mengelirukan orang. Kadang contoh kita bersembang kan, kita tulis, kadang kita lah manusia ni bila menulis suatu buku ke karya kan, dia selalu sangat terkeliru bahasa, terkeliru ayat, susunan. Dia sukar untuk dapat satu ketepatan. Dia tidak seperti Al-Quran. Pemilihan kalimah-kalimah tepat, accurate. Bukan pada zaman itu saja ibu ayah, bukan pada zaman Nabi SAW, tapi sepanjang zaman sampai kiamat. So Al-Quran ini tidak diingkari oleh orang Arab, tidak diingkari oleh orang bukan Arab, tidak diingkari oleh orang mana-mana manusia. Semua harus akur akan kehebatan karya tu ataupun ayat-ayat Quran tu. Itu titik tolak yang pertama sebelum saya pergi lebih detail. Kalau buku kitab ini saya tidak agungkan dari sudut bahasa dan keunikannya, dari mana saya nak dapat daya tarikkan untuk saya memperhalusi seterusnya, betul tak? Betul. Saya mesti jatuh hati betul. Saya mesti lihat, Masya Allah, hebatnya. Kitabun fussilat ayatuhu. Maksud ayat ni dipisah-pisahkan, kalimahnya dipisah-pisahkan. Qur'anan Arabian. Ada dua perkara. Cuba nak perhatikan. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan. Ada dua. Kitab, Quran. Betul tak? Betul. Ayat ketiga tu. Ada Quran, ada kitab. Pertama Allah sebut kitab. Keduanya Allah SWT sebut Quran. Apa beza antara kitab dengan Quran? Kitab ialah wahyu yang diturunkan lalu ditulis. Maka jadilah dia kitab. Maksud kitab ialah al-jam'u, dihimpun. Al-Quran dinamakan Al-Kitab kerana dia terhimpun di dalamnya kalimah-kalimah, ayat-ayat dan juga mushaf ataupun lembaran-lembaran. Itu maksud Al-Kitab. Kalimah-kalimah, baris-baris ayat dan juga helaian-helaian lembaran, maka itulah dia Al-Kitab, dikumpulkan. Al-Kitab bermakna al-jam'u, dihimpun. Quran, apa makna Quran? Quran maksudnya suatu yang dibaca. Dibaca daripada mana? Sama ada dibaca daripada catatan ataupun dibaca daripada hafalan. Betul kan? Dibaca daripada catatan ataupun tulisan atau dibaca pada hafalan. Kita pernah buat tanyalah ustaz special untuk Maulid Rasul baru-baru ni. Kita bincang tentang mukjizat Al-Quran. Dalam proses pengumpulan Al-Quran, dua orang yang menghafal Al-Quran harus disemak dengan catatan. Faham? Dia punya check and balance tu. Nak tengok accurate dan nampak dia punya filtering system, semakan yang sangat detail. Dua orang hafal, Da'i Azrin dengan Ustaz hafal. Kemudian kita semak pula dengan catatan yang ada. Nak tengok so yang di catatan itu namanya Alkitab. Azrin hafal, Ustaz hafal, itu namanya Al-Quran. Mengikut yang mustalah ayat Al-Quran dan sudut bahasa Arab. Jadi maksudnya yang tulis semua Quran juga, yang hafal semua Quran juga. Tapi dari sudut ketepatan. Seperti kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiya.
So dia masuk Quran Arabia. Sekarang baru kita nak masuk soalan Maitun. Yang marah kat orang baca tak nak faham. Degil kata dia. Degil. Nak beritahu bahawa sesungguhnya apa yang disebut oleh Maitun itu betul. Dia bukan sekadar marahnya Tuhan itu kepada orang yang kafir yang engkar pada Al-Quran, tapi marahnya Allah Subhanahu Wa Taala juga kepada orang yang gagal untuk membaca dan menghayati ayat-ayatnya dan juga melaksanakan. Ada 3M kan? Membaca, menghayati, melaksanakan. 3M. Quran ini mesti ada 3M. Membaca, menghayati dan melaksanakan. Kalau tambah satu lagi boleh. Menyampaikan pula. So bila orang Islam ni dah baca Quran, dia dah faham, dia kena sampaikan pula. Tak boleh simpan sendiri-sendiri. Baik. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Sesungguhnya orang yang kufur bidzikri. Allah Ta'ala sebut perkataan az-zikr. Salah satu nama Al-Quran dan Azri juga para penonton, salah satu nama Al-Quran ialah az-zikr. Maksudnya yang memberi peringatan. Manusia kalau nak dapat motivasi, nak dapat peringatan, nak dapat sentuhan kalbu, maka Quranlah jawapannya. Sebab dia memberi peringatan. Dia mengingatkan manusia. Manusia ni kena ingat. Sebab walidzalika summil insanu insanan likathrati nisyanihi. Manusia itu dinamakan manusia kerana dia selalu lupa. Nisyan, lupa. Kan? Dia selalu lupa. Lupa manjang. Tapi lupa ni sekali-sekala bolehlah. Kalau banyak kali lupa tak jadilah. Kalau kata hang makan semut ke apa ni, banyak sangat lupa ni. Tiap-tiap hari semut juga salah. Jadi lupa. Manusia ni perlu diingatkan. Sama ada saya yang beragama Islam diingatkan dan ingatkan juga yang tidak beragama Islam, yang tidak beriman lagi kena diberi peringatan. Lamma ja'ahum. Perkataan ja'ahum. Wow. Dia ja'ahum ini saya pernah sebut tapi saya tak serit nak sebut sekali lagi. Nak sebut berapa kali pun saya sebut sampai ibu ayah betul-betul hadam. Perkataan ja'ah. Dalam Al-Quran ja'ah dia only past tense, no present tense. Hanya ada fi'il madhi, tak ada fi'il mudhari'. Fi'il amar pun tak ada. Kata suruh pun tak ada. Ja'a. Dia kan verb. Dia bukan noun, dia verb, perbuatan. Jadi, nak beritahu, ja'ahum. Di dalam Al-Quran, ja'a tidak digunakan melainkan kalau perkara itu adalah satu perkara yang sangat-sangat mustahak dan datangnya dengan penuh susah payah. Dia tak guna. Cuba tengok dalam Al-Quran, dia ada perkataan ya'ti, datang. Ya'ti, datang. Ja'a pun datang. Tapi ya'ti ni datang dengan dia nampak ringan lah. Nampak ringan, mudah, senang. Tapi ja'a, datang susah. Wa ja'a rabbuka, Tuhan kamu datang. Wa ja'atit tamah, bila datang juga kiamat. Wa ja'a. Idza ja'a nasrullah. Contoh, paling senang, kita semua hafal kan? Idza jaa nasrullah, dan apabila datang bantuan Allah. Bantuan Allah tu datang, ingat bergolek macam tu kah? Ingat terbang kah? Kan? Bantuan datang macam mana? Susah. Sebab itu bantuan nusrah yang Tuhan datangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ada yang meninggal, ada yang terbunuh, ada yang syahid, ada yang hilang tangan, ada yang hilang keluarga. Al-Quran nak dikumpul, disakiti. Allahu Akbar. Pelbagai ujian cabaran dilalui. Ingat senang tulis atas pelpat tamar. Ingat senang ke tulis atas tulang binatang. Bagi tulang binatang tengok. Tulis sekarang. Tulis ayat. Nama saya je. Nama saya dengan nama Azrin. Tulis nama kita orang berdua atas tulang tengok. Jadi tak jadi. Berapa orang pandai tulis? Bagi kulit lembu kan. Tulis atas tu tengok. Tulis kulit kambing kan. Ingat senang ke? Susah. Semua itu susah. Ja'ahum. Tapi selepas datang peringatan dengan begitu susah payah, mereka menyaksikan dengan mata kepala, kufur juga. Allah Ta'ala sebut, wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang mulia, saudara. Ini bukan teks ucapan manusia. Ini bukan himpunan ucapan Farid Rawi. Bukan. Ini bukan himpunan ucapan manusia yang tersohor di dunia. Tidak. Semua itu tidak setanding dengan apa yang Tuhan kurniakan, iaitu kitab yang mulia. Kitab yang mulia. Mesti diangkat. Sebab itu Syekh Salah Al-Khalidi sebut dalam kitab dia, guru kami, beliau sebut
setiap orang yang baca Quran la budda an yakuna indahu syu'ur bi ta'zimil Quran. Setiap orang yang baca Al-Quran, dia bila pegang tu, dia mesti rasa syu'ur, ya Allah ni kalamullah. Rasa syu'ur, kitabun aziz. Sebab kitab, himpunan, wahyu. Sebab sekarang ini, kita dapat lihat kebanyakan manusia yang 1.7 bilion orang yang beragama Islam atas dunia ni, daripada 6 bilion ni, 6 plus bilion penduduk population dekat dunia ni, 1.7 bilion beragama Islam. Dalam 1.7 bilion, dalam kita pernah sebut yang hafaz Quran 70 juta, balance yang lebih tu baca kitab ni lah. Baca yang tertulis, baca yang terhimpun. Yang begini, dia mesti rasakan aziz, mulia. Saya selalu sebut, Ibu Ayah, bila kitab ni mulia, kita nak kemuliaan tak? Nak. Ambil dari sini. Kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergantung sejauh mana kita memuliakan Al-Quran. Bukan menjunjung atas kepala, bukan letak atas rak yang tinggi. Tetapi dimuliakan kitabullah. Kalau kita betul nak jadi dimuliakan oleh Allah, muliakan Al-Quran. Kita akan jadi umat yang mulia. Sebab itu Umar bin Al-Khattab sebut, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Islam daripada mana? Al-Quran. So, sebab itu apa yang disebut oleh Mak Eton tu saya nak sambut dan saya nak marah juga sama-sama. Mak Eton dah marah, saya tak marah, saya tolong. Saya tolong bagi input supaya bukan Tuhan marah pada orang kafir saja. Mereka memang dah terkeluar daripada landasan, melainkan Allahumma illa man hadallahu lahu. Melainkan siapa-siapa yang Tuhan bagi hidayah. Tapi kita orang Islam mesti bawa izzah ini dalam kehidupan kita supaya kita boleh present pada orang lain. Orang tengok, wah, ini orang Islam. Hebatnya, mulianya, cantiknya. Di situ pun, sebab itu Azrin, sebelum kita rehat, saya nak tinggalkan satu benda. Manusia hari ini, we are Muslim. Yes. We are Muslim. We are Muslim brothers. Kita Muslim. Kita baca Al-Quran. Orang kafir, orang tak Islam, dia tak baca Al-Quran. Orang kafir, orang tak Islam, dia tak baca Al-Quran. Tapi, they will read you. They won't read Quran, but they will read Muslim. Dia akan baca saya, dia akan baca Azrin. Kitalah Al-Quran yang sedang bergerak untuk dibaca dan dilihat oleh orang bukan Islam. Maknanya dia perhatikan. Dia perhatikan, dia baca macam mana kita punya tingkah laku, etika, adab seorang Muslim ini. Sebab itu kena patut tunjuk yang terbaik kepada mereka. Jadi penonton-penonton, ada lagi kita nak bincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita meneruskan perbincangan kita. Dan tadi kita menjawab persoalan dari Mak Eton yang bertanyakan kenapa manusia ni bila mana dah diberikan peringatan, disebutkan kepada mereka, dibacakan, dan juga kadang-kadang mereka yang membaca sendiri ayat Al-Quran, mereka tidak mahu ambil apa yang disampaikan dan apa yang dibaca walaupun mereka faham, melihat pada terjemahannya tetapi tidak sampai ke dalam hati. Mungkin ada sesuatu yang menghalang daripada nur cahaya Al-Quran itu sampai ke dalam hati mereka dan mengubah kehidupan mereka, tingkah laku peribadi mereka menjadi seorang Islam yang mana akan dibaca oleh bangsa lain, melihat bagaimana orang Islam yang membaca Al-Quran tetapi hidupnya, akhlaknya tidak mempamerkan akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang kita kena fikirkan kembali. Baik, untuk meneruskan perbincangan, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Sahziatul Sidik. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Ayat ke-41 katanya. Apakah hak-hak Al-Quran yang perlu kita laksanakan agar tidak ingkar terhadap Al-Quran dan perkara tersebut tidak menjadi pertanggungjawaban ketika di akhirat kelak? Dan soalan yang kedua,
bagaimana menjadikan Al-Quran adalah suatu yang perlu dipasak, sentiasa dilihat dan dibaca kerana akhir zaman ini disebabkan faktor-faktor kepesatan teknologi canggih, Al-Quran dipandang indah, dipandang rendah dan enteng sahaja. Sedangkan Al-Quran ini kitab suci yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi peguam bela ketika di akhirat kelak. Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Saziatul Siddiq atas soalan yang ditanyakan. Baik, silakan Ustaz. Hak-hak. Terima kasih kepada Saziatul Siddiq. Hak-hak Al-Quran, saya dapat gariskan 5 perkara. Pertama sekali, belajar Al-Quran, belajar membaca. Tadi kita sebut dah 3M kan? Yang ni saya nak sebut belajar membaca, baca Quran. Dia ada orang pergi kelas mengaji. Tapi katakan kelas mengaji hari Isnin, setiap hari Isnin pukul 10 pagi. Sampai Zuhur dia mengaji, kelas mengaji. Lepas tu lepas balik mengaji tu sampai Isnin depan dia tak baca Quran. Sebab dia setiap kali mengaji dia buka Quran. Kita tidak mahu jadi orang yang mempelajari membaca Al-Quran tetapi tidak membacanya. Saya ada pengalaman Dai Zrain bila saya mengajar golongan mu'alaf ni kan, yang bila masuk Islam, mengajar mereka baca Al-Quran. Saya punya personal experience, kata orang tu, maksudnya pengalaman peribadi dalam mengajar mu'alaf baca Quran 6 bulan. 6 bulan. Daripada basic daripada sampai basic, boleh baca. daripada sebut baca A, I, U tu, alif, ba, ta tu, start tu 6 bulan dia boleh baca. Bukanlah setiap hari, tapi seminggu 3 kali ke 4 kali. Setiap kali jumpa setengah jam ke 1 jam. So 6 bulan dah boleh baca Quran. So selepas dia dah boleh baca Quran, dia kena bacalah Quran setiap hari. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'tikum yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, sesungguhnya Quran akan datang sebagai pemberi syafaat. Al-Quran akan beri syafaat. Dan baca Quran ini juga seperti mana disebut oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, inni akhafu an yamurra alayya yawmun lam aqra' fihi kitab Allah. Atau beliau sebut, inni akhafu an akuna minal ladina ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kan, aku kena baca Quran setiap hari supaya Quran ini tidak aku dilihat sebagai orang yang tinggalkan Al-Quran. Aku berharap supaya aku tidak tergolong dalam golongan orang yang tinggalkan Al-Quran di belakang. Satu. Yang kedua pula, para salafus soleh ada sebut, inni akhafu an yamurra alayya yawmun lam aqra' fihi kitab Allah. Aku khawatir kalau ada hari-hari yang aku lalui, aku tak baca Quran pada hari tersebut. Sibuk sangat ke kita sampai tak ada masa baca Quran, Dai? Betul tak? How busy you are? Marah kan? Banyak mana kita? Hari ni banyak cakap Inggeris tak? Ni banyak cakap. Satu sehari dua ni mungkin semalam makan pasta ke benda. Patut ke pasta cakap Itali kan? Dia cakap putih pula. Betul lah. Tak apalah, apa pun. Jadinya kita ni pastikan setiap hari baca Quran. Sibuk macam mana? Saya nak ambil satu cerita. Omar bin Abdul Aziz, dia memerintah sepertiga dunia. Dia jadi khalifah tak lama, 2 tahun setengah lebih, gitu je. Tapi dalam sibuk tu, dia yang berjaya buat blueprint pemerintahan, blueprint pentadbiran, blueprint dalam peperangan, blueprint hubungan antarabangsa, 2 tahun setengah. Hebat tak hebat? Hebat, sangat hebat. Dia berjaya buat. Sibuk tak? Sibuk. Sepertiga dunia dia buat jajahan dia. Tapi setiap hari dia akan baca 2 juzuk Al-Quran. 2 juzuk ya? 2 juzuk. Tapi ada satu hari ni dia terlalu sibuk, balik lambat. Dia tak sempat baca 2 juzuk. Dia sempat baca beberapa lebaran saja ayat Quran. Jatuhlah mata dia pada ayat. Dia bacalah surah Safat sampai dekat ayat 23-24. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. 2 ayat tu. Pandulah mereka dan apa yang mereka sembah dan pengikut mereka, pembantu-pembantu mereka, penolong-penolong mereka, dan tunjukkan mereka ke jalan ke neraka jahanam. Bila sampai di tebing neraka tu, berhentikan mereka. Mereka telah aku berikan tanggungjawab. Hari ni aku nak tanya tanggungjawab tersebut. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dia jalan-jalan dekat masyar tu, Azrin. Cuba bayangkan. Jalan-jalan ini apa ni, lantai. Padang. Jalan padang lah ni. Jalan sampai dekat tebing. Tinggal apa? Tinggal nak jatuh je. Sampai kat situ, sebelum ditolak masuk, Allah Ta'ala kata waqifhum. Nanti dulu. Stop. Berhenti dulu. Hari ni aku nak tanya, tanggungjawab telah aku berikan masa engkau dekat dunia dulu. Mas'ul maksudnya orang yang bertanggungjawab. Diberi responsibility. Diberi tanggungjawab.
Sama ada you tanggungjawab di peringkat kecil, peringkat tengah, peringkat atasan, peringkat besar macam mana sekalipun, you adalah mas'ul. Mas'ul. Hari ini, punca kau ditolak masuk neraka ni nak bagi tahu dulu. Waqifuhum innahum mas'ul. Mas'ulun. Umar bin Abdul Aziz baca ayat ni, dia rasa dia. Dia rasa dia yang kat tebing. Feel. Dia rasa feel tu pada dia. Dia rasa aku lah orang tu. Boleh jadi aku kalau aku gagal laksanakan tanggungjawab. Imam Tabari sebut, Umar bin Abdul Aziz baca dua ayat ni, wa huwa yaqra hataini ayataini wa huwa yukarriruhuma hatta tala'al fajr. Dia baca, dia nangis, dia baca, dia nangis, dia baca, dia nangis sampai azan subuh. Sampai azan subuh. Kita terbalik sekarang ni. Ayat ni kena kat Azrin, ayat ni kena kat Farid Rawi. Semua orang kena. Yang dia baca tu tak kena apa-apa. Tiap pelik tu. Semua kena kat orang. Semua kena kat orang. Semua kena kat orang. Ayat asyik tuju kat orang. Padahal bila saya baca Quran, telinga saya paling dekat, mata saya paling dekat, hati saya paling dekat, mulut saya kot yang baca. Patut saya lah orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, saya labbaika wa sa'daika ya rabbah. Patut, ya Tuhan, apa yang Allah nak beritahu, ya Tuhan. Patut macam tu. Dan lain. Jadi hak Al-Quran pertama belajar, keduanya membaca, ketiganya faham, memahami Al-Quran, apa yang kita baca. Senang. Kita dah lama kan baca surah Yasin. Cantik, bagus, fadilat besar. Tapi saya nak tanya, cuba bagi saya 10 pengajaran surah Yasin. Nampak macam bukan mencabar, tetapi takkan sekalipun tak pernah terfikir, lama dah aku baca surah Yasin ni, apa sebenarnya surah Yasin ni? Allah nak apa dari surah Yasin? Dan Azrin, ibu ayah, betul baca Quran ni fadilat besar. Setiap surah ada fadilat besar. Macam surah Al-Mulk, surah Yasin, semua ada fadilat besar. Kita akan gebuk-gebuk baca. Rebut baca itu adalah proses permulaan untuk saya rentas masuk, faham apa yang ada dalam surah tersebut. That is the main reason why you have been asked to recite this kind of verses. Oh, sudah. Sorry, minta maaf saya. Jadi sebab itu makin panjang. Betul, makin panjang pula macam cakap putih. Jadi lepas ni ada sesi tanyalah ustaz bahasa Inggeris pula. Kan? Ask ustaz. Ask ustaz. Betul kan? Cuba kita lihat bahawa bila saya baca satu-satu surah beberapa kali, mesti adalah timbul perasaan, apa surah yang saya baca ni? Begitu. Itu yang ketiga, faham. Yang keempat, laksanakan. Laksanakan dalam kehidupan kita, biar nampak kita ni Quran yang berjalan. Biar orang nampak, inilah identiti Quran. Orang Islam, ini bercirikan Quran, watak Al-Quran. Dia merujuk kepada soalan kedua, bagaimana dipasakkan Quran tu. Betul. Untuk membumikan Al-Quran. Yang kelima, sampaikan Quran kepada orang lain. Share Al-Quran kepada orang lain. Apa yang saya dah baca, apa yang saya dah faham. Kan, hari ni tanyalah ustaz, kita meminta share lah link tu. Kan, kepada sahabat-sahabat, walaupun saya tak boleh nak mengajar tadabbur, tapi saya cuba kongsikan ilmu ni dengan orang lain. Betul. Cuma soalan yang kedua ni, bila ditanya mengenai akhir zaman, Quran ditinggal-tinggalkan. Ini adalah satu fenomena dan juga ini menjadi satu realiti. Tak ramai orang melihat Quran ini sebagai penyelamat akhir zaman. Di mana Quran yang dilihat, kadang-kadang kita melihat Quran ni kitab yang dibaca untuk orang meninggal, kitab baca untuk kumpul pahala, bukan. Quran ni you nak cari apa dalam Quran? Bagi tahu saya. Tunjuk. Ya. Ada seorang lelaki, Mak Saleh, bila seorang syekh ni bersyarah, cerita dalam Quran ni semua ada. Dalam Quran semua ada. Dia angkat tangan. Syekh, saya tanya soalan. Syekh tadi cakap semua ada dalam Quran. Ada? Nama saya ada tak? Oh, sudah. Nama saya ada tak? Nama kau apa? Kok, dia kata. Oh. Ada? Kat mana? Watarakuka qa'imah. Jadi Syekh tu ambil daripada ayat tu, watarakuka qa'imah. Jadi bukan itu ceritanya, maksud cerita tu adalah cerita sampingan saja. Tapi nak beritahu apa kita nak cari dalam Al-Quran. Semua ada. Dan peredaran zaman, kemajuan zaman bukanlah suatu alasan untuk tinggalkan Al-Quran. Al-Quran dia sebut benda yang besar, makro, mikro you design lah, supaya tidak bercanggahan dengan plan strategi Al-Quran. Quran telah mendedahkan bagi kita plan strategi. So bila kita buat
Saya mesti patuh pada KPI, Key Performance Indicator Al-Quran. Dan saya mesti ada TOR Al-Quran, Term of Reference Al-Quran. So saya nak buat macam mana, buatlah. Tapi mesti melihat kepada komponen-komponen Al-Quran yang pastinya Quran tidak pernah pun suruh kita jangan maju dalam dunia. Betul. Al-Quran lagi suruh kita maju ke hadapan dan ambil segala peluang yang ada di depan mata. Dan yang paling penting tadi, hak-hak Al-Quran yang patut ditunaikan, baca, fahami, laksana dan sampaikan kepada orang lain akhlak Al-Quran tersebut. Baik, sedang penonton, jangan ke mana-mana, berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, kembali duduk di meja perbincangan untuk sama-sama kita meneruskan kupasan tafsir surah Fussilat ayat 41 sehingga ayat ke-44, dan kita baru saja selesai membincangkan, mengupas dan meneliti sedalam mungkin ayat yang ke-41 berkenaan dengan sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Dan untuk perbincangan ayat ke-42, mari kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Muhammad Hafizi Hafiz. Baik, Assalamualaikum. Soalan saya, adakah ayat ke-42 menyatakan bahawa Al-Quran itu tetap akan terpelihara hingga ke hari kiamat dan tidak ada sesiapa pun yang boleh memesongkannya seperti kitab-kitab lain iaitu Taurat, Zabur dan ataupun Injil? Baik, terima kasih sahabat kita Tuan Hafiz Hafizi atas soalan yang ditanyakan. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Ya. Terima kasih kepada saudara Muhammad Hafizi Hafiz atas soalan tadi. Betul, Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala janji daripada ganggu gugat atau sebarang usaha manusia untuk menyelewengkannya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada masyarakat pada masa itu ketika Al-Quran itu diturunkan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi. Al-Quran ini sama sekali tidak akan didatangi oleh sebarang kebatilan. Tidak akan didatangi sebarang kebatilan. Maksud batil ini, you boleh check konten dia, you boleh baca, you check, kita tengok, kita baca, kita hayati, kita lihat, ada tak percanggahan batil? Ada tak dia punya perselisihan maksud, perselisihan makna? Ada tak? Ataupun kontra antara satu ayat ke ayat lain? Tak ada. Golongan orientalis cuba berusaha siang petang pagi malam mengumpulkan segala kepakaran dan kudrat dan juga kepandaian Tuhan bekalkan sikit tu untuk cari kelemahan-kelemahan dalam Al-Quran. Tak jumpa. Setiap tuduhan-tuduhan itu telah dijawab lebih awal oleh sarjana-sarjana Islam. Mustahil Al-Quran ini ada kebatilannya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Jadi Allah nak beritahu kepada orang Arab pada ketika itu, Al-Quran ini ketika ia diturunkan tidak ada sebarang penyelewengan. Sama ada daripada zaman itu sampailah ke zaman akhir, kan? Baina yadayhi wala min khalfi. Baina yadayhi pada ketika itu. Dan juga wala min khalfi, dan setelah itu. Katakan Al-Quran telah turun, dikumpulkan, dihafal, dan pada sekarang ini kita berada tahun 2021. Betul. Dan Al-Quran akan valid sampai bila-bila, sampai ditiupkan sangkakala kedua, sangkakala pertama ke sangkakala kedua. Jadi sampai akhir zaman Al-Quran itu valid. So tidak ada kebatilan. Kalau ada, carilah, bawalah, buktikanlah. Jom kita bincang di mana kebatilan, di mana kesalahan, di mana kecacat celah yang ada dalam Al-Quran. Ada satu hujah yang dibawa oleh satu artikel yang saya baca. Bila ada golongan orientalis, dia baca ayat seorang wanita itu hendaklah
menyusukan anaknya 2 tahun. Kan? Haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Jadi hak seorang ibu menyusukan anak dia adalah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun berapa bulan Azrin? Lebih kurang dalam 24. Tak ada lebih kurang, memang ngangan 24. Itu ayat itu lebih kurang. Tolak tambah lebih kurang. La ya'tihil batil. Yang betul-betul. Jadi 24 bulan. So 2 tahun 24 bulan. So dalam satu surah yang lain, dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala sebut wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Seorang wanita mengandung, beranakkan anak, susukan anak dan sisihkan anak itu tempoh dia 30 bulan. 30 bulan. So 30 bulan, 24 tolak 24 daripada 30. Tinggal berapa Azrin? 6. Ya. So adakah dia kata daripada mula mengandung sampailah anak itu lahir dan disusukan, dia kata 30 bulan. Sedangkan susuan itu 24 bulan. So bila 24 bulan tu 2 tahun susuan itu ditolak, tinggal berapa bulan? 6 bulan. Betul? 6 bulan. Wanita mengandung berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. 10 hari. Oh, pandai kan? Saya study Zat. Hebat. 9 bulan. So kalau saya tolak 24 daripada 30 bulan tu tinggal 6 bulan. Adakah perempuan mengandung 6 bulan? Tak ada kan? Tak ada. Logiknya kita akan jawab tak ada. Habis kalau macam tu ayat tu salah lah. Yang 30 bulan. Orientalis cuba menimbulkan isu tersebut untuk kita rasa ya, mana ada. Begini, saudara, halo, kejap. Ayat tu sebut wa hamluhu wa fisaluhu. Haml, perkataan hamil. Wa hamluhu. Quran ni dia guna perkataan, Allah Taala guna perkataan yang paling accurate, paling tepat. Seorang wanita akan mula merasakan ada kandungan dalam perut dia ketika umur 4 bulan. 4 bulan baru dia ada rasa something. Ini ibu-ibu boleh confirmkan dan Dr. ONG boleh confirmkan. Sebelum itu, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dia tak ada rasa apa-apa. Sebab dia masih lagi ketulang kecil, himpunan darah. Itu saja. Bila masuk bulan 3, bulan 4, baru dia rasa ada sesuatu yang dikendung. So, berapa lama dikendung lagi? 6 bulan lah. 6 bulan. Jadi 6 bulan saja dia rasa dia kandung satu benda. So Quran mana salah? Quran tak salah. Kalau Quran kata 9 bulan kau mengandung, 9 bulan kau memikul, dia tak ada rasa pikulan pun. Pikul ni mesti rasa sesuatu yang dibawa. So saya sebut ni supaya nak buktikan la ya'tihil batil. Apa yang teknologi zaman moden ni kata tiba-tiba Quran ni tak secocok dengan zaman kejayaan. Zaman Quran ni adalah zaman unta, zaman padang pasir. Saya kata tak betul. Cakap terlalu emosi, cakap terlalu berdasarkan kepada kebencian. Jom ayo duduk bincang, tengok la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Turun pula Quran ni bukan sebab itu sebab bukan ucapan manusia. Min hakimin hamid. Tuhan ini Tuhan yang turunkan Al-Quran daripada yang maha bijaksana. Sebab itu turun Quran ni berperingkat-peringkat kan, sesuai dengan satu keadaan dalam proses tarbiyah 23 tahun. Boleh je Quran turun gerbik turun 30 juzuk di Mekah. Jadi bukan itu hasrat. Allah nak tarbiyah manusia, Allah nak asuh manusia. Punyalah Allah Subhanahu wa taala sayang kepada manusia ni, dipujuk satu langkah sampai manusia menjadi orang yang baik. Sebab itu it's not, dia tidak boleh menjadi satu alasan zaman moden, zaman kemajuan, lalu Quran ini ditinggalkan. Sedangkan Allah ada janji, Quran ini adalah suatu kitab yang tidak akan datang batil. Allah janji nak jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami akan jaga Al-Quran. Sebab itu dalam kita punya episod khas Maulid Rasul, kita dah sebut tafsiran mengenai Allah jaga, berapa ramai hafaz Quran, macam mana Quran dikumpul. Ini semua adalah bukti bahawa Allah janji, Allah nak jaga, berbanding kitab-kitab lain, Allah tak janji. Sebab Allah ada kitab yang muktamad untuk dijanjikan, untuk dipastikan ianya selamat.
Wallahu a'lam. Itu tadi jawapan untuk sahabat kita Tuan Hafiz sebentar tadi. Bagaimana yang disebutkan tentang yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, yakni Al-Quranul Karim yang dijanji dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaannya, kemukjizatannya. Pastinya kita juga kena berbuat sedemikian menjaga Al-Quran. Baik, untuk soalan seterusnya dari Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook, katanya Assalamualaikum Ustaz, berdasarkan ayat 43 dari surah Fussilat, soalan saya dan di akhir ayat 43 ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan Rabb, yakni Tuhan, bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah perbezaan maksud antara keduanya? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan yang dikongsikan tentang ayat ke-43, Ustaz. Silakan. Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanyakan soalan tadi. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Allah nak pujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nak beritahu, Muhammad, dalam kau buat kerja dakwah ni, kemudian Farid, Azrin, dalam kita buat kerja dakwah, dalam kita menyampaikan ajaran daripada Al-Quran, akan dikatakan perkara yang pernah dikatakan kepada nabi-nabi terdahulu. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Muhammad, kalau engkau rasa engkau ni dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai tukang nujum, engkau ni dituduh sebagai penyair, ini semua telah pun diungkapkan ke atas nabi-nabi rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Kamu bukanlah rasul yang pertama menerima tuduhan ini, cercaan ini, panggilan-panggilan ini. Sebab Quran ni kononnya datang daripada Nabi Muhammad, Quran ni kononnya Nabi Muhammad talaki daripada ahli kitab, kononnya Quran ini adalah syair, abiat-abiat syair. Sebab itu Allah Ta'ala cabar. Kalaulah abiat syair Muhammad yang cipta sendiri Quran ni, buat Quran sendiri. Dia dalam perbincangan Al-Quran, dalam ilmu sains ni, dia ada ilmu laut. Ilmu laut ni dipanggil oceanography. Bincang mengenai ilmu laut. Dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala ada sebut satu ayat, au kazulumatin fi bahrin lujjiyin maujun min fawqihi sahab zulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Allah gambarkan bagaimana laut itu ada dua lapisan. Dia ada dua lapisan. Lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas dan lapisan bawah ni kita takkan jumpa kat Port Dickson. Kita tak jumpa dekat Langkawi. Kat Pulau Redang tak jumpa. Dia kena pergi laut yang tengah-tengah tu. Sebab itu armada ni, kapal-kapal layar semua, kapal-kapal yang bawa dagangan ni, dia tak pergi tengah laut, dia ikut persisiran laut lagi. Sebab di tengah laut tu dia dua deras air. Satu deras air atas, satu deras air bawah. Antara dua lapisan air yang kat bawah tu lebih dalam, lebih gelap dan lebih deras. Cahaya matahari pun tak tembus. Bila masa Nabi Muhammad pergi menyelam tengok dalam laut? Nabi berapa kali Nabi mandi laut? Berapa kali Nabi pergi menyelam tengok laut? Dan siapa pula yang sebelum itu pernah pergi menyelam dalam laut, tengok dalam laut, apa dalam laut? Kapal terbang kita hilang, jatuh dalam laut. Sampai sekarang tak jumpa kan? Sebab apa yang ada di dunia ni dengan gunung ganang, dengan bukit bukau ni, begitulah suasananya dalam dasar laut yang sampai dalam 20 km, 25-30 km dalam. Sebab itu bila tengok ada program-program mengenai orang masuk dalam laut, tengok apa yang ada. Ikan dalam laut tu, Dr. Azrin, ada dia punya lampu pula, torchlight kat depan tu. Sebab dalam tu gelap, ikan tu Allah bekalkan lampu. So nak beritahu, bukti bahawa Al-Quran ini orang akan cakap, dongeng, ciptaan. Jadi Muhammad, apa yang dikatakan pada engkau adalah dikatakan kepada orang-orang yang sebelum itu. Inna rabbaka lazu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Kalau kamu selepas perbincangan ayat-ayat ini, kamu bertaubat, kamu insaf, kamu kembali mengagungkan Al-Quran, belajar dan menghayati, melaksanakan, kamu dapat keampunan. Khalas, yang sudah tu sudah. Tutup buku lama, pergi pada buku baru. Tapi setelah datang segala bukti, pembuktian, dan kamu pun bukanlah orang yang tak waras, cerdik, pandai, orang yang hebat, masih lagi engkar, masih tepikan Al-Quran, masih lihat Al-Quran ni kitab yang sampingan. Ingat, inna rabbaka la maghfirah inna rabbaka la dhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Allah tu Tuhan pengampun, dalam masa yang sama Allah juga Tuhan yang maha pedih azab dia. Tapi cantiknya Tuhan kan, dai,
Allah kata aku pengampun. Dia tak kata aku tukang azab. Antara dua, mana satu dulu kan? Pengampun. Aku ni bagi keampunan. Itu maksudnya perkataan Rabbak itu, perkataan Rabb yang saudara kita tanya, merujuk kepada tarbiyah, pengasuhan. Allah asuh sampai kita insaf, kita minta keampunan. Alhamdulillah. Tapi setelah diasuh, masih engkar. Dzu iqabin alim. Tuhan itu sangat keras azab dia di akhirat kelak, setelah diberikan segala panca indera, segala perkara yang you boleh explore, you boleh pandai, tapi dengan Quran tiba-tiba tak nak pandai. Jadi layaklah menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia offer dengan keampunan tetapi tetap nak memilih kepada azab dan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, bila mana kita belajar tentang tafsir Al-Quran, apatah lagi berkenaan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini, memang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat mendalam, menyebabkan sangat teruja mendengar perbincangan kita pada hari ini. Ajak sahabat-sahabat anda datang duduk bersama dengan kita, dan kita nak beri ruang untuk anda semua untuk kita tamatkan siaran di TV3. Ikuti sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, Alhamdulillah kita bertemu kembali meneruskan perbincangan kita untuk ayat yang ke-44. Setelah kita beruang pada penonton-penonton berehat seketika tadi, tenangkan minda anda, melihat balik nota-nota yang anda catat bermula daripada ayat ke-41 sehingga ke ayat yang ke-43 sudah dicatat dalam buku nota anda, dan ingat balik, kita kaitkan balik dengan hak-hak Al-Quran sebentar tadi, maka kita baca, kita fahami nota kita dan juga kita sebarkan kepada orang lain, semoga semuanya beroleh manfaat. Alah, zaman sekarang media sosial kita kan macam-macam. Ada Facebooknya dan sebagainya, kita letak saja dekat media sosial, dan jangan lupa untuk hashtag Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan mudah-mudahan semua dapat baca, semua dapat tengok. Itulah namanya amal jariah. Kita tak erti nak mengajar di depan mikrofon, tetapi kita boleh sebarkan di ruangan media sosial kita. Itu juga bermanfaat yang sangat besar. Baik, kita lihat pada perbincangan ayat ke-44, kita kaitkan dengan persoalan dari sahabat kita Pak Suli Romli. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya ni katanya dalam soalan saya, betul ada 3 titik dalam ayat ke-44, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran tidak boleh dibaca dalam bahasa lain selain daripada bahasa Arab? Dan bagaimana pula ada yang menterjemahkannya ke pelbagai bahasa untuk semua orang yang beragama Islam walaupun berbeza bangsa dan bahasa, agar dapat memahami isi kandungan untuk diamalkan. Adakah hilang keberkatannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Suli atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan mengalih kepada bahasa lain untuk dimudahkan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Suli atas soalan yang sangat baik. Pertamanya ayat 44 ni, seperti mana saya sebut di awal perbincangan kita, ada satu tempat yang bacaannya hendaklah diperhatikan sama-sama, sebab ramai juga yang agak terkeliru ataupun tak dapat nak tangkap apa, macam mana nak baca ayat ni. Kita bimbing sama-sama dulu sebagai satu ilmu. Cuba lihat, saya baca daripada pertama dari pangkal ayat ni, ayat 44 Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Sekarang a'jamiyyun wa arabi. Lihat, a'jamiyyun wa arabi. Ada hamzah, kemudian ada alif. Betul kan? Kalau ikutkan dia dua-dua tu, kan, nampak di skrin TV masing-masing, dia ada dua-dua tu hamzah asalnya. Dia adakah. A'jam tu satu perkataan, itu satu kalimah lain. Pertama adalah bermaksud adakah, kedua adalah bagi kalimah a'jam. Jadi bila berjumpa dua hamzah tadi,
maka satu itu dimudahkan atau ditenggelam atau dimasukkan dalam bentuk dipanggil tashil. Tashil maksudnya dia masukkan sekali. Nampak kan? Kalau tak a'jamiyyu wa arabi. Nanti bila kita baca Quran, kalau kita jumpa ni tak ada kita terkejut apa benda pula alif tu ada tanda ke atas tu, ada bulat ke atas. Jadi tak adalah keliru. Dia asalnya a'jamiyun wa arabi. Jadi disebabkan dia bertemu dua-dua tu, lalu diringankan yang kedua dengan satu yang pertama tu masuk ke dalam kedua. Macam ni. A'jamiyun wa arabi. Dia masuk. A'jamiyun wa arabi. Ini di antara gharib, bacaan gharib pada riwayat Hafs an Asim. Riwayat gharib dari Hafs an Asim. Dan bagi bacaan yang ini saja ada 5 riwayat. Ada 5 bentuk kiraat. Tapi kita ambil yang kita biasa baca. Faham? So kita baca A'jamiyun wa arabi. Baik. Soalan Pak Suramli kita nak jawab ni, Pak Suramli. Pak Suramli tanya, bagaimana Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bahasa Arab, kemudian dibaca dalam bahasa Arab, boleh tak nak dibaca dalam bahasa-bahasa lain daripada bahasa Arab? Terjemahan tak ada isu. Maksudnya terjemahan, macam kita baca ayatnya, lepas tu kita baca terjemahannya. Baca ayatnya, kita baca terjemahannya. Dan untuk membantu juga kita faham adanya tafsir. Faham. Kalau kita lihat hari ini Nazrin dan juga Pak Suramli dan juga para penonton, yang ada pada kita ni adalah terjemahan tafsiriyah dipanggil. Terjemahan tafsiriyah maksud terjemahan yang mirip kepada tafsir. Dia bukan, kalau terjemahan standard, kalau ikut standard penterjemahan, dia mesti sebut satu-satu. Sesungguhnya innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahum. Kalau kita lihat ayat 41, di mana perkataan pasti ditimpa celaka? Tak ada. Faham? Betul tak Nazrin? Nazrin, ada tak perkataan celaka, ditimpa celaka? Dalam ayat tak ada, Ustaz. Tak ada. Tetapi tafsirannya ada. Terjemahannya ada. Sebab dia nak sampaikan maksud. Sampaikan maksud dalam ayat tu, maka jadilah terjemahan tafsiriyah. Itu bagi kita orang ajam. Kita nak bincang orang ajam. Orang ajam ini adalah orang yang bukan Arab, semua ajam. Faham? Selain Arab, semua ajam. Ikut istilah Al-Quran, ajam adalah orang yang bukan orang Arab. Kita lah. Baik, sekarang ni bila Pak Suli Ramli tanya tadi, terjemahan-terjemahan yang ada, kalau saya baca terjemahan ni pahala dapat tak Ustaz? Dapat. Tapi taklah seperti mana baca Quran dan mengikut kalimah-kalimah bahasa Arabnya. Sebab Al-Quran turun begini. Bahasa Arabnya kan, panjang pendeknya kan. Kalau kita baca, kita dapat pahala. Kalau kita baca terjemahan, dapat juga pahala, taklah seperti pahala untuk pahala membaca Al-Quran. Syekh Yusuf Qardawi ada sebut. Dia kata kalau kita ni orang ajam, baca Quran, tak faham, tidak berdosa. Tidak berdosa, baca tak faham tak berdosa. Tetapi akan dikira berdosa kalau kita biarkan kita tak faham. Maknanya kena belajar lah. Kena belajar. Orang Arab, bila baca Quran, dia tak faham apa dia baca, dia jadi berdosa. Sebab dia sendiri tak faham apa yang dia baca. Sedangkan Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Okey, contoh. Iya. Nazrin, bila baca, ni semua bahasa Melayu kan, terjemahan kan? Contoh, dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, saya tanya, Nazrin faham tak? Faham? Sebab bahasa saya. Betul kan? Betul. Jadi kalau orang Arab, dia baca Al-Quran ni bahasa Arab, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusul min qabl. Faham? Ini isu. Tak faham. Dia tak faham. Pelik tu. Pelik. Sebab itu dia akan dikira berdosa. Sebab kenapa dia tak faham? Sedang Al-Quran bahasa dia. Itu juga menggambarkan bahawa orang Arab itu sendiri hendaklah mempertahankan bahasa mereka dan memperkukuhkan penguasaan sastra. Sebab belajar bahasa Arab ni ibadat. Semua ilmu ada ibadat, tetapi bahasa Arab ni ibadat dia, pahala dia lebih sebab dia related dengan bahasa Al-Quran. Sebab itu, kalau saya baca Al-Quran dalam bahasanya, saya dapat pahala.
Dan kalau saya baca terjemahan untuk memahami juga saya akan dapat pahala. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan persoalan Pak Suli Romli tadi. Kalau terjemahannya bahasa ikut apa bahasa kita pun tak ada isu saya. Asalkan jangan yang dalam bahasa Arab ni ditukar kepada bahasa. Tapi tak boleh lah. Zain takut ada juga yang baru-baru ni ada satu mazhab, satu mazhab, satu aliran lah. Dia orang kata Al-Quran ni bahasa Arab untuk orang Arab lah. Oh, macam tu pula. Jadi kalau saya nak baca Quran, saya cakap bahasa Melayu lah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kan? Allah Maha Besar. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Dia suka baca macam tu Fatihah. Mana boleh? Mana boleh? Tak boleh. Dia mesti baca dengan bahasa Arab. Seperti mana Al-Quran itu diturunkan. Kalau itu kalau bahasa Melayu, datang yang India pula ikut bahasa India. Datang yang Cina pula Cina. Nanti datang pula yang Jawa dengan bahasa Jawa kan. Italian. Sudah jadi cacah marba. Betul. Sekarang orang Islam standard dia semua sama. Pergi mana-mana masjid atas dunia ni semua baca sama dia. Walaupun slang-slang dia tu agak lari sikit. Agak lain. Tetapi itu menggambarkan bahawa adanya kesatuan. Wahdah maksudnya adanya kesatuan dari sudut paksi yang kita berpegang. Itu Al-Quran. Yang menyatukan kita. Semua kita jadi bersatu di dalam memahami dan juga berpegang pada tali Allah Al-Quran. Imam tu, kita pergi imam dekat mana, Gonzua ke kat mana-mana kan. Imam tu tak cakap bahasa Arab pun. Tapi dia hafal. Habis kita nak cakap bahasa apa? Ada juga imam-imam kita pergi dekat India ke kat mana Bangladesh. Dia tak ada cakap Arab tetapi dia hafal Quran. Dia boleh baca Al-Quran. Sebab itu Arab heran. Kau orang ni baca Quran sedap tapi kau tak faham apa yang kau baca. Jadi ini satu cabaran lah. Dia kata semua sama je bercakap pun bahasa Arab. Dia kata ingat senang apa yang kita hafal ni. Sebenarnya Azrin kan, kalau kita hafal dan kita boleh faham kalimah-kalimah dia, kita boleh bercakap Arab. Nanti kita tengok macam mana cakap Arab menggunakan bahasa Al-Quran. Tapi Ustaz, orang kata orang Melayu ni, dia punya lidah tu dia agak special sikit sebab dia boleh baca dalam bahasa Arab tu dengan ala-ala sebiji macam orang Arab. Ya betul. Kalau Arab tak nampak dia kata Arab mana je. Betul. Tapi tak apa Ustaz, sebentar lagi kita akan kupaskan berkenaan dengan isu itu. Tapi kita nak beruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, macam mana dengan kupasan sebentar tadi pada ayat ke-44 kita dah melihat bagaimana membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini belajarnya satu ibadah kerana terkait dengan kesucian Al-Quran yang diturunkan di dalam bahasa Arab, dan patut kita mendalami bahasa Arab supaya dapat membaca Al-Quran dengan sebaiknya. Dan sambil-sambil kita baca ayat suci Al-Quran, perhatikan juga terjemahannya, lihat apa isi kandungannya, apa yang cuba disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan sekadar kita membaca, semoga sampai di dalam hati dan dapat kita terjemahkan dengan tingkah laku yang baik. Okey. Kita lihat soalan dari sahabat kita Puan Rahimah Saud di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Dr. Farid. Ayat ke-44, mohon doktor beri pencerahan sedikit tentang apakah maksud nescaya mereka mengatakan mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya. Dan yang kedua, mereka dalam ayat tersebut merujuk kepada golongan yang macam mana Ustaz? Terima kasih. Terima kasih juga Puan Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan. Jadi Ustaz silakan untuk dua soalan ini. Okey, baik. Saya bagi gambaran dulu senario ayat 44 ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan." Pertama, laqalu laula fussilat ayatu. Kalaulah kami nak jadikan Al-Quran ini Quran dalam bahasa a'jam. A'jam selain bahasa Arab. Bahasa Inggeris ke, bahasa Jawa ke, bahasa Urdu ke, bahasa Tamil ke. Ini selain daripada bahasa Arab.
boleh tak kalau Allah turunkan? Allah boleh turunkan. Bagi Allah, Allah boleh turunkan dalam apa saja bahasa. Laqalu, kalaulah diturun dengan bahasa yang selain bahasa Arab, laula fussilat ayatu. Nanti orang Arab, sebab Quran turun, Nabi itu Nabi Arab. Quran tu turun kepada bangsa Arab, tapi bahasa lain. Macam inilah, tanyalah Ustaz. Kita cakap, audien kita semua orang Malaysia, Melayu. Dan Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, yang boleh mengikuti selatan Thailand, dapat siaran kita. Semua faham apa kita cakap. Cuba kita cakap bahasa lain, Urdu. Kan? Cakap bahasa Urdu kan. Ya, zindagi hai. Jadi siapa pula nak tengok? Dia pun tengok kita macam cakap, kita mesti bercakap kepada kita. Tujuan kita bila bercakap, orang faham apa yang kita cakap dan orang boleh laksanakan nasihat-nasihat yang kita cakap. Betul tak? Betul. No point kalau buka tengok muka saja. Oh, Azrin, Farid. Buat apa? No point lah, betul tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dengan bahasa orang Arab. Nabinya Arab. Turun di Mekah. Sebab populasi orang Arab lebih besar berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Kalau kita cakap bahasa Itali, hanya di Itali saja. Arab, bahasa Arab. Di Jordan cakap Arab, di Palestin cakap Arab, di Mesir cakap Arab. Betul? Di Iraq cakap Arab. Mana lagi? Nigeria cakap Arab. Ada kebanyakan negara-negara di Afrika bercakap Arab. Di Malaysia pun ramai cakap Arab. Nak beritahu, bahasa Arab ni bahasa yang lebih luas pengaruh dia dan juga tebarannya. Itu yang satu. Nabi daripada bahasa Arab dan bahasa Arab, kehebatan bahasa Arab. Yang ketiganya, bahasa Arab dia mempunyai balaghah yang tertinggi. Tak ada satu bahasa atas dunia ni yang boleh lawan, boleh challenge bahasa Arab. No way. Tak ada. Macam contoh saya ja'a kan. Ja'a, past tense. Saya kata past tense. Ja'a ni mesti guna untuk benda-benda yang susah. Tapi guna benda yang senang. Dan penggunaan kalimah-kalimah bahasa Arab, dia istiqaq. Contohnya sampai perkataan fitnah. Kalimah fitnah dalam Al-Quran, kita biasa kata fitnah ni fitnah orang lah. Kalau kata fitnah al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah orang lebih besar dosa dia daripada membunuh. Kita dah bagi tahu dalam siri sebelum ini bahawa al-fitnah dalam ayat itu bukan bermaksud fitnah sebar berita buruk. Mengadu domba, bercakap belakang. Yang kita faham. Tapi fitnah dalam ayat itu membawa maksud syirik. Jauh je. Jauh lagi. Fitnah bermaksud syirik. Nampak kan? So, mana ada satu bahasa yang boleh memberi terjemahan, memberi tafsiran. Maksudnya bila ayat kalimah itu duduk dalam satu ayat, dia memberi maksud yang lain. Masuk dalam ayat lain, dia memberi maksud yang lain. Contohnya, al-walidain dengan al-abawain. Dalam Al-Quran dua-dua guna. Ibu bapa. Dua-dua kita terjemahkan ibu bapa. Kita baca, Rabbighfirli wali walidayya. Kita kata, wahai Tuhan, ampunkanlah kedua ibu bapa saya. Abawain, wali walidain, abawain. Dua-dua ibu bapa. Kita terjemahkan ibu bapa. Al-walidain, ibu bapa. Al-abawain, ibu bapa. Tapi dalam bahasa Arab tak begitu. Al-walidain, dia asal perkataan al-wiladah, yang melahirkan. So, dirujuk pada ibu. Al-abawain, dia merujuk pada bapa, sebab perkataan ab. Setiap kali ayat cerita mengenai al-walidain, kebajikan pada ibu. Setiap kali ayat sebut al-abawain, kebajikan pada ayah. Kan lain tu. Lain. So, dia membawa konotasi dan juga maksud yang berbeza. Itu hebatnya bahasa Arab. Jadi, kita nak bagi tahu juga bagaimana Al-Quran ini disebutkan sebagai fussilat ayat, tu diterangkan ayat-ayatnya. Dijelaskan. Jadi, orang Arab kata, kalaulah turun bahasa lain, dia mesti kata, apa ni tak faham ha? Apa ni tak faham? Boleh tak diperincikan? Kan jadi keliru. Betul. Mereka yang dirujuk dalam pada ayat ini adalah masyarakat orang Arab, Quraisy. Ini senario. Allah gambarkan satu senario. Sekiranya Al-Quran turun selain daripada bahasa Arab, mereka akan cakap, alangkah baik. Kenapa ayat ni nampak macam tak clear? Tak jelas. Apa dia nak? Macam ni Azrin, kalau ayat Quran itu dalam bahasa selain bahasa Arab, hukum makam dalam bahasa apa? Hukum makam dalam Islam bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Wahyu turun bahasa Melayu. Kan ke laut jadi. Jadi secam marba, tak boleh. Dia hanya bahasa Arab saja yang boleh menghimpun, boleh menyatukan.
Baik, terima kasih Ustaz. Dan daripada pencerita Ustaz, senario itu memang kita nampak ya, bagaimana kalau diturunkan selain daripada bahasa Arab, memang akan jadi keliru Ustaz. Ya. Sebab macam Ustaz kata tadi lah, mereka akan kata, tak berapa terang lah, tak berapa terperinci lah, boleh tolong jelaskan tak ayat ni, boleh tolong jelaskan tak ayat ni. Dia akan jadi lebih menyusahkan kepada mereka yang akan menerima tersebut. Baik, untuk seterusnya dari Jura Azlin Sofian juga di Facebook, katanya, Assalamualaikum Ustaz, ayat ke-44 dalam petikan ayat ada menyebut Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Soalan saya, yang pertama, sesetengah individu menggunakan ayat Al-Quran sebagai ruqyah dan orang yang diruqyah sembuh. Kemudian terdetik di dalam hati orang tersebut bahawa ayat Al-Quran itulah yang menyembuhkannya. Adakah itu satu fahaman yang salah dan syirik kerana yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Jura Azli Sofian atas soalan yang ditanyakan. Jadi betul juga dia kata Ustaz. Sebab bila mana kita gunakan satu ayat sembuh, maka kita pun ambil ayat ini yang menyembuhkan. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Ya. Ayat yang berikut ni, baris yang kedua, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Ya. Kan bila Allah Taala sebut atas tu a'jami wa arabi, adakah Quran ni ada ajam, ada Arab? Ajam, adakah Al-Quran ni ada yang Arab, ada yang ajam? Yeah. Semua dalam Al-Quran. Mungkin juga ada yang pernah dengar nama-nama daripada Nabi Bani Israel. Contoh Zakaria bukan bahasa Arab. Ada nama-nama perkara kalimah-kalimah yang bukan bahasa Arab, bahasa Hebrew. Tapi bila dimasukkan dalam Al-Quran, dia sudah di-upgrade jadi bahasa Arab. Diarabkan. Diarabkan. Itu satu. Yang keduanya, para ulama sebut, kalau bahasa Arab dengan bahasa Hebrew ni bahasa adik-beradik. Dia adalah bahasa adik-beradik. So no issue. Bila Allah Ta'ala sebut, kalaulah Al-Quran ni dua bahasa, pastinya akan berselerak, pastinya akan berpecah, pasti akan membawa kepada banyak komplikasi-komplikasi dalam memahami perintah-perintah Allah, terutamanya dalam persoalan-persoalan hukum hakam. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakan wahai Muhammad, huwa itu Al-Quran lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, hudan wa shifa. Al-Quran adalah petunjuk dan juga syifa. Petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Nak dapat petunjuk Al-Quran, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini menunjukkan manusia jalan paling padu, jalan yang paling tepat, paling tuntas. Aqwam, maksudnya tak ada dah jalan lebih tepat dari jalan Al-Quran. Itu bagi orang yang beriman. So hidayah Al-Quran itu adalah kitabul hidayah yang membawa manusia kepada petunjuk. Selagi mana berpegang kepada Al-Quran, kita takkan sesat. Kita sentiasa disuluh jalan ke hadapan. Syifa, perkataan syifa adalah penyembuh. Boleh dipaham Al-Quran ni sembuh ni dua bentuk. Satu, pertamanya sembuh yang paling besar, iaitu sembuh daripada pelbagai penyakit. Kita ada penyakit rasuah tak? Ada. Kita ada penyakit pecah mana? Ada. Kita ada penyakit berbohong. Ada, Ustaz. Penyakit menipu, penyakit mencuri, penyakit malas kerja. Semua ada kan? Al-Quran syifa. Dia menyediakan pakej penyembuhan ummah secara eksklusif, secara kondusif dalam pelbagai bentuk. So you nak sembuhkan masyarakat dengan apa? Al-Quran. You panggil lah mana-mana pakar motivasi, ceritalah siang, petang, pagi, malam. Tapi dia takkan setanding dengan motivasi Quran bagi. Kita cari macam-macam sumber ni sebab kita tinggalkan Quran. Kalau kita baca Quran ni, kita akan dapat motivasi. Syifa, jadi penyembuh. Baik. Seorang lelaki yang pecah amanah, seorang lelaki yang banyak buat jahat. Tapi kalau dia kembali pada Al-Quran, Al-Quran suruh dia buat apa? Suruh sembahyang. Suruh zakat. Suruh bercakap betul. Suruh jaga tangan, kaki, mulut, mata. Semua suruh jaga. Itu adalah penyembuh tak? Itu pakej sembuhan. Kalau yang itu you follow, you mencuri lagi tak? Tak ada. Tak mencuri dah. So itulah penyembuhan. Betul. Itulah dia penyembuhan. Yang lebih besar maksud dia daripada penyembuhan, macam ruqyah tadi. Ruqyah. Penyembuhan ruqyah juga ada dalam Islam. Nabi pun ajar, dalam Quran ada, dia syifa. Tapi yang menyembuhkannya tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada soalan yang ditanyakan
oleh penanya kita sebentar Jura Azli Sufyan. Jadi alhamdulillah Ustaz kongsikan kepada kita berkenaan dengan bagaimana yang dikatakan tadi, Al-Quran sebagai penyembuh bukan sekadar yang kita nampak pada ruqyah saja, tetapi juga satu pakej penyembuhan yang sangat eksklusif lagi kondusif. Saya ambil balik kata-kata Ustaz tadi, eksklusif lagi kondusif, yang mana memberikan satu penyembuhan kepada masyarakat umat yang ada di akhir zaman pada hari ini, bila mana dia balik kembali kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita di hujung-hujung ni kita nak nota penting dari Ustaz sebagai kata-kata akhir diberikan kepada penonton-penonton, seterusnya ditutup dengan doa ringkas. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada para penonton yang setia bersama dengan kami dalam program pagi ini Tanyalah Ustaz, yang kita bincangkan tafsir surah Al-Fussilat bermula dengan ayat 41 hingga 44. Saya rasa sangat luas perbincangan ini dan saya yakin bahawa perbincangan yang kita bincang pada hari ini adalah sangat-sangat dekat dengan kita, iaitu terutamanya mengenai Al-Quran. Allah gambarkan apa jadi kepada mereka yang angkar Al-Quran, dan Allah gambarkan kenapa Al-Quran itu datangnya kenapa Al-Quran itu tidak seharusnya diperjedis, dipertikai dan juga diperkecilkan, ditinggal-tinggalkan, hendaklah diangkat dan dijadikan sebagai buku panduan kehidupan manusia. It's a manual book for you. Jadikan sebagai buku rujukan. Dan Al-Quran ini sentiasa akan ada orang cabar, sentiasa akan ada orang engkar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan yang Maha Pengampun, dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala juga Tuhan yang Maha Mengazab bagi mereka yang berterusan melakukan keengkaran dan juga membongkak diri. Rasa diri hebat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan bahawa Al-Quran ini bukan ajam, bukan bahasa orang lain, dia bukan bahasa yang sukar, bukan satu bahasa yang tak tuntas. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab kerana bertepatan dengan wahyu, bertepatan dengan balaghah, bertepatan dengan nabinya, bertepatan dengan kedudukan keagungan bahasa tersebut. Banyak kajian dilakukan. Kalau ibu ayah perhatikan, bahasa yang paling teratas adalah bahasa Arab. Berpegang pada Al-Quran akan menjadi syifa supaya kita tidak dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, seperti mana penghujung ayat 44, yunaudawna min makanim ba'id. Jadi kita akan sambung lagi perbincangan mengenai ayat ini pada esok hari. Ingat temu janji kita untuk kita nak sinambungkan discussion kita supaya kita bawa pulang satu kefahaman yang lebih tepat dan lebih mengenyangkan dari sudut roh dan juga dari sudut penghayatan kehidupan. Terima kasih. Silakan dengan doa ringkas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz pada hari ini, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu, ya Allah. Mohon limpah kurnia keampunan dan juga keafiatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau berilah kami kekuatan untuk terus membaca Al-Quran, menghayati ayat-ayatnya dan melaksanakan dalam kehidupan kami, ya Allah, supaya kami dapat jadi ummah khaira ummah dan dilihat sebagai umat yang ada manfaat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Kau padukanlah tenaga kami, ya Allah. Kau satukanlah fikiran kami, ya Allah, supaya kami dapat sama-sama bangunkan diri kami, ahli keluarga kami, masyarakat kami dan juga negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Jangan lupa esok kita meneruskan kesinambungan tafsir surah Fussilat ayat 45 sehingga ayat ke-48 bersama sekali lagi gandengan saya dan juga Prof Madia, Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, insya-Allah. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.